Hai, nama saya Nazmi Najmuddin Alauddin Azman. Sekarang saya akan menyambung pembintangan kumpulan kami. Okey, saya akan terus kepada pembintangan. Okey, Seksyen 229 Akta Perkhidmatan Kewangan APK 2013 dan Seksyen 240 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 menerangkan tentang penyampaian perintah atau notis secara am. Dalam kedua seksyen ini menerangkan bagaimana perintah itu boleh diserahkan, sama ada secara terus, kedua hantar ke tempat alamat sekarang dia bekerja, alamat rumah, ketiga melalui pos. Kalau notis tu tidak dapat dihantar dengan cara sedemikian, maka perintah tersebut atau notis tersebut boleh dihantar ke alamat lama. Alamat lama lah, alamat kerja, alamat berniaga, dengan syarat perintah tu dikira sebagai sempurna. Okey. Seterusnya Seksyen 230 APK dan Seksyen 241 APKI ialah berkenaan dengan penyerahan dokumen perjalanan. Dalam seksyen ini, pegawai penyiasat mempunyai kuasa untuk meminta pesalah laku untuk menyerah dokumen perjalanan, termasuk pasport, dia punya IC sebagainya lah. Okey. Dalam seksyen ini juga menyebut tentang kuasa pegawai imigresen juga untuk menahan salah pelaku jika pelaku itu dapat dikesan lah untuk cuba lari dari negara Malaysia. Okey, seksyen seterusnya Seksyen 231 dan Seksyen 242 berkenaan dengan agent provocateur. So dalam seksyen ini lupa, seksyen sebelum ini saya dapati tiada beza secara regulasi ni tak diurus. Perkhidmatan kewangan dan perkhidmatan kewangan Islam sama dari segi inilah dia punya undang-undang ni. Okey, sambung agent provocation ni. Agent provocation ni kita anggap boleh kita anggap sebagai pengintip lah, macam James Bond macam tu. Jadi apa-apa perbuatan yang ejen buat menjerumus kepada pelaku melakukan kesalahan tidak dikira sebagai tidak disabit jenayah lah. Sebab ejen ni memang macam tu, ruang kerja dia menyamar dan dia akan hasut untuk buat sesuatu benda yang buruk. Okey, seksyen seterusnya 232 dan 243 iaitu bantuan kepada polis atau pegawai awam lain. Bank perlu membantu pihak polis atau pihak pegawai bila berlaku siasatan under this two act. Okey. Jadi dia perlulah serahkan dokumen apa-apa yang berkaitan dengan pelaku. Dia perlu juga beri akses kepada pihak polis atau pegawai untuk apa-apa dokumen. Okey. Seksyen seterusnya 232 dan 244 iaitu pegawai penyiasat disifatkan sebagai khidmat awam dan pegawai awam. Okey. Dalam akta ini, kedua-dua entiti ni perlu disifatkan sebagai pegawai penyiasat bawah kanun kesiasaan Akta 574 dan juga khidmat awam bawah kanun tata cara jenayah dan Akta Keterangan 1950. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihtifazuddin Bezul Hamidi. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang perbezaan antara Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Bermula dengan tajuk Penggal 2 Tindakan Pentadbiran. Okey, hari ini saya akan terangkan section by section, iaitu Seksyen 234 daripada Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
dan daripada Seksyen 245 daripada Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Okey, di bawah subsection 1, bank boleh mengeluarkan perintah atau arahan yang telah ditulis di bawah Seksyen 94, Seksyen 16, Seksyen 156, Subseksyen 214-6, Seksyen 216, yang mana standard syarat sekatan penentuan kehendak atau kod di bawah akta ini kepada orang yang telah gagal mematuhi mana-mana peraturan maupun perintah yang dibuat di bawah akta ini. Okey, di bawah subsection 2, bank perlulah memastikan tindakan penguatkuasaan dan kadar tindakan yang diambil kepada pelaku kemungkiran dapat dicegah pada masa hadapan dan memberi pencegahan agar perkara yang sama tidak berulang lagi, yang dirasakan wajar oleh pihak bank di bawah akta ini. Mengikut subsection 4 pula, bank boleh mengenakan penalti monetary seperti mana perintah yang dikeluarkan melalui warta yang dibuat di bawah subsection 247 atau tiada perintah yang dibuat atau seberapa amount yang dirasakan patut tetapi tidak melebihi 5 juta ringgit terhadap satu kes kemungkiran yang telah dilakukan oleh suatu pertubuhan perbadanan maupun pertubuhan yang tidak dibadankan yang tidak melebihi 3 kali ganda amount kasar dari ganjaran yang diperoleh atau kehilangan yang dielakkan oleh orang itu dari kemungkirannya, atau 1 juta ringgit atau 1 juta ringgit bagi kemungkiran yang lebih besar untuk setiap kemungkiran dan kegagalan dalam mematuhi akta ini. Mencela secara bertulis orang yang melakukan kemungkiran mengkehendaki seseorang itu supaya mengeluarkan sesuatu kenyataan umum berhubung kemungkiran itu sekiranya pada pendapat bank perkara itu berkaitan maklumat orang awam. Bank perlu membuat perintah atau arahan secara bertulis kepada si pelaku untuk mengambil langkah bagi mengurangkan kesan kemungkiran. Bank perlu membuat perintah secara bertulis kepada orang yang diberi kuasa atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau peserta pasaran untuk meremedi kemungkiran itu, termasuk membuat restitusi kepada mana-mana orang lain yang terkilan dengan kemungkiran itu. Di bawah subsection kurungan 5 dan kurungan 6, sekiranya suatu kemungkiran dilakukan oleh suatu pertubuhan, perbadanan atau yang tidak diperbadankan, mana-mana tindakan di bawah subsection kurungan 3 boleh diambil terhadap seseorang yang berjawatan, berpangkat dan yang berkenaan dalam pengurusan hal ehwalnya pada masa kemungkiran itu, melainkan jika orang itu menunjukkan bahawa kemungkiran itu telah dilakukan tanpa keizinannya atau dibiarkan olehnya, atau dia telah melaksanakan segala usaha bagi mencegah kemungkiran itu sebagaimana yang patut dilaksanakan olehnya, dengan mengambil kira keadaan fungsinya dalam keupayaan itu dan kepada hal keadaan itu. Satu tindakan boleh diambil oleh bank di bawah subsection kurungan 3 boleh diambil terhadap pertubuhan, perbadanan atau yang tidak diperbadankan. Di bawah subsection kurungan 7, bagi maksud perenggan 3 kurungan I dalam menentukan sama ada berapa amount yang perlu dibayar oleh seseorang yang melakukan kemungkiran, bank perlulah mengambil kira sama ada terdapat seorang atau lebih dari seorang telah mengalami kehilangan atau terjejas dan selainnya berbangkit daripada kemungkiran itu, serta keuntungan yang terakru yang diperoleh oleh orang yang melakukan kemungkiran. Di bawah subsection 8, apa-apa penalti monetary yang dibayar oleh seseorang mengikut perenggan kurungan 3 kurungan B hendaklah dibayar dan menjadi sebahagian daripada kumpulan wang disatukan bersekutuan. Di bawah subsection kurungan 9, jika seseorang itu gagal membayar suatu penalti monetary yang dikenakan oleh bank di bawah perenggan kurungan 3 kurungan B dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank, penalti yang dikenakan oleh bank, seseorang yang melakukan kemungkiran itu boleh diambil tindakan guaman atau didapatkan kembali sebagai suatu hutang sivil yang harus dibayar kepada kerajaan. Di bawah subsection kurungan 10, jika seseorang itu gagal untuk meremedikan kemungkiran itu termasuk membuat restitusi
kepada orang lain yang terkilan disebabkan kemungkiran di bawah perenggan -3 -i walau apapun yang terkandung dalam undang-undang bertulis lain, bank boleh membawa kepada guaman dan mendapatkan kembali amount itu sebagai suatu hutang sivil yang harus dibayar kepada orang yang terkilan oleh kemungkinan itu. Di bawah subsection 11, tiada apa-apa pun dalam seksyen ini boleh menghalang bank daripada mengambil apa-apa tindakan yang telah diberi kuasa kepada bank untuk mengambil tindakan ini di bawah akta ini. Secara khususnya, seksyen 106, 128 atau 168 atau mana-mana undang bertulis. Okey, seterusnya berdasarkan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Seksyen 235 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 Seksyen 246 mempunyai persamaan, iaitu apa-apa amount atau jumlah yang dibayar di bawah perenggan 245-3-I atau subsection 245-10 yang tidak dapat dibayar setelah pelbagai cara dilakukan oleh si pelaku untuk memberitahu kepada orang yang terkilan, amount itu hendaklah diserahkan dan disimpan kepada pendaftar wang tidak dituntut mengikut peruntukan Akta Wang tak dituntut 1965 Akta 370. Okey, seterusnya berdasarkan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Seksyen 236 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 Seksyen 247, kuasa bank untuk menetapkan penalti monetary. Mempunyai persamaan juga, bank boleh memberi kuasa penuh atau pelaksanaan mudah sub perenggan 234-3-B-1 atau bagi maksud objektif pengawal seliaan akta ini bagi menetapkan perkara yang berikut sebagaimana yang disifatkan oleh bank perlu mengelaskan atau menetapkan kemungkinan di bawah akta ini dalam kategori kemungkinan yang berlainan menetapkan atau mengikut perenggan (A) suatu penalti monetary atau suatu julat penalti monetary berkenaan dengan setiap kategori. Okey, seterusnya berdasarkan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Seksyen 237 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 Seksyen 248, iaitu permohonan bagi rayuan keputusan, mempunyai persamaan juga, yang mana di bawah subsection 1, orang yang terkesan disebabkan keputusan bank di bawah perenggan 245-3-B atau (I) boleh merayu dengan memfailkan satu notis secara bertulis yang perlu diserahkan kepada jawatan kuasa semakan penalti monetary dalam tempoh 21 hari selepas orang itu telah dimaklumkan berkaitan keputusan itu. Di bawah subsection (2), keputusan bank di bawah perenggan 245-3-B atau (I) mengikut apa-apa berkenaan tidak boleh dikuatkuasakan sehingga rayuan itu diputuskan. Di bawah subsection (3), jawatan kuasa semakan penalti monetary boleh memutuskan untuk mengesahkan keputusan bank atau mengkehendaki bank untuk mempertimbangkan semula dan mencapai suatu keputusan mengikut dapatan jawatan kuasa itu. Okey, berdasarkan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Seksyen 249 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 Seksyen 260, iaitu jawatan kuasa semakan penalti monetary. Okey, pada akta ini, pada seksyen ini mempunyai persamaan yang mana di bawah subsection 1-1 menjelaskan maksud seksyen 237 ialah satu jawatan kuasa perlu ditubuhkan yang juga dikenali sebagai jawatan kuasa semakan penalti monetary. Di bawah subsection (2), jawatan kuasa semakan penalti monetary hendaklah terdiri daripada minimum daripada 3 orang tetapi maksimum 5 orang anggota yang dilantik atas kuasa menteri daripada pengarah bukan eksekutif bank atau orang lain. Di bawah subsection (3), jawatan kuasa semakan penalti monetary boleh menentukan tata caranya tersendiri.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazulina binti Muhammad Azlan. Saya akan meneruskan video ini dengan bahagian XBII iaitu peruntukan am. Okey, yang pertama, berdasarkan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Seksyen 259 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam Seksyen 270 iaitu aku janji yang boleh dikuatkuasakan. Okey, menteri atau bank boleh menerima satu aku janji bertulis yang diberikan oleh seseorang dan aku janji tersebut boleh diubah atau ditarik balik oleh orang yang memberinya. Dan apabila seseorang itu telah memungkiri terma aku janji tersebut, maka bank atau menteri boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk mengeluarkan satu perintah di bawah subsection 4 iaitu melalui saman pemula. Okey, apabila mahkamah berpuas hati, maka ia akan memerintahkan seseorang untuk mematuhi aku janji tersebut atau ia akan mengarahkan orang itu untuk membayar kepada kumpulan wang disatukan persekutuan sejumlah amount atau apa-apa perintah yang mengarahkan orang itu untuk memberikan pempasan kepada mereka yang mengalami kerugian atau akibat daripada kemungkiran itu. Seterusnya Seksyen 260 APK dan Seksyen 271 APKI iaitu peraturan-peraturan. Berdasarkan subsection 3, peraturan yang dibuat di bawah seksyen ini boleh berhubung dengan semua atau mana-mana golongan, kategori atau perihalan orang dan boleh membuat peruntukan yang berlainan. Seterusnya Seksyen 261 dan 272. Berdasarkan seksyen ini, semua kelulusan yang dikeluarkan boleh dibuat dengan dua cara iaitu secara am dan secara khusus. Dan bank atau menteri diberi hak untuk meminda atau membatalkannya. Selain itu, setiap kelulusan yang dikeluarkan hendaklah disampaikan mengikut cara yang sesuai oleh bank dan sah dalam semua maksud. Menurut subsection 2, pula, apabila kelulusan yang dikeluarkan di bawah subsection 1 boleh menjadi mutlak atau bersyarat dan ianya terhad sehingga satu tempoh yang ditentukan atau boleh diperbaharui. Okey, seterusnya seksyen 262 dan seksyen 273 iaitu peluang untuk membuat representasi. Okey, satu notis yang dinyatakan perlulah menyatakan beberapa aspek iaitu yang pertama, tindakan menteri atau bank. Yang kedua, tempoh yang diberikan kepada orang yang dinyatakan untuk membuat representasi bertulis tersebut. Yang ketiga, ketidakpatuhan atau kemungkiran yang dilakukan oleh orang itu. Yang keempat, penalti monetary. Seterusnya seksyen 263 dan seksyen 274 iaitu pengecualian. Okey, menteri boleh untuk mengecualikan mana-mana orang atau golongan kategori perihalan daripada semua atau mana-mana peruntukan akta dalam satu tempoh tertentu dan ini tertakluk kepada apa-apa syarat yang ditentukan oleh menteri dalam perintah tersebut. Okey, seterusnya seksyen 264 dan seksyen 275 iaitu kuasa menteri untuk meminda jadual. Melalui satu perintah yang disiarkan dalam warta atas syur bank, menteri boleh meminda mana-mana peruntukan dalam jadual dari semasa ke semasa. Dan peruntukan itu hendaklah berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya dan disifatkan menjadi satu bahagian penting dalam akta. Okey, yang seterusnya bahagian seksyen 265 APK dan seksyen 276 APKI iaitu keputusan menteri adalah mutamat. Apa-apa keputusan yang dibuat oleh menteri dalam akta ini adalah tamat dan tidak boleh diubah kembali. Okey, seterusnya seksyen 266 dan seksyen 277 iaitu kuasa bank untuk mengeluarkan panduan. Okey, bank ni dia diberi kuasa untuk mengeluarkan panduan secara bertulis kepada mana-mana golongan yang mengandungi maklumat berkenaan dengan peruntukan akta tersebut untuk mencapai objektif pengawasaliaan akta. Seterusnya seksyen 267 APK dan seksyen 278 APKI iaitu perlindungan terhadap guaman dan prosiding undang-undang. Okey, tiada tindakan guaman yang boleh diambil terhadap menteri, bank, gubernur, timbalan gubernur atau mana-mana pengarahnya, pegawainya atau pekerjanya atau mana-mana orang yang bertindak bagi pihak bank dengan apa-apa perbuatan yang dilakukan atau pernyataan yang dibuat atau ditinggalkan daripada dilakukan dan apa-apa perintah bertulis atau arahan yang dikeluarkan di bawah akta ini. Seterusnya di bawah seksyen 268 dan 279 pemakaian Akta Syarikat 1965. Jika terdapat percanggahan atau ketidakselarasan antara peruntukan Akta Syarikat 1965 dan APK juga APKI, maka peruntukan akta ini perlu dipakai. Okey, jika berlaku kesulitan dalam penggunaan subsection 1, menteri perlu menyelesaikannya dengan mengeluarkan satu arahan secara bertulis. Bawah seksyen 269 dan seksyen 280 iaitu pemakaian peruntukan tertentu akta ini bagi entiti labuan. Okey, Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan ditubuhkan di bawah seksyen 3 Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996. Peruntukan dalam penggal 2
bahagian SIP terpakai bagi mana-mana orang yang di bawah penyeliaan atau penguasaan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan dan bank boleh melakukan fungsi-fungsi untuk memastikan pematuhan penggal 2 bahagian SIP dilakukan. Okey, yang terakhir iaitu di bawah Seksyen 270 dan Seksyen 281 iaitu kemungkinan atau pelanggaran tidak menjejaskan kontrak perjanjian atau perkiraan. Okey, kemungkinan atau pelanggaran ni tidak akan menjejaskan kontrak kecuali diperuntukkan selainnya dalam akta ini atau tiada kontrak yang dibuat memungkiri peruntukan akta yang menjadikannya tidak sah dengan syarat tiada perkara dalam seksyen ini yang menjejaskan mana-mana liability orang. Okey, kesimpulannya daripada pembentangan grup kami adalah akta yang telah disediakan ini cukup terperinci dan juga merangkumi segala aktiviti ekonomi lah, dan juga perlu tahu akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 ini telah berkenaan pada 2013. Itu dia juga menggantikan akta bank dan institusi kewangan 1989 BAFIA, serta juga beberapa akta lain seperti akta takaful, akta insurans, untuk diseragamkan bawah satu framework supaya proses regulasi yang tadbir urus itu lebih efektif dan sistematik. Jadi itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.